macam Indonesia dia tak ada keturunan Melayu, dia tak ada keturunan Indonesia. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Tetap tersenyum dan semoga selalu dilimpahkan rahmat oleh Yang Maha Kuasa. Ya, sebagaimana video kami sebelumnya bahwa Malaysia menjadi salah satu negara yang paling getol berbicara tentang peradaban Melayu dan alam Melayu serta kemelayuannya, dan bahkan memelayukan Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, adat istiadat dan budayanya. Ya, di Indonesia memang ada beberapa daerah yang dihuni suku-suku Melayu sebagai salah satu entitas dari bangsa dan negara Indonesia, namun tidak memiliki konsep ketuhanan Melayu atau keistimewaan Melayu sebagaimana konsep Melayunya Malaysia. Dan seiring perkembangan zaman dengan warga negara yang multiras, konsep ini ternyata menjadi bahasan di kalangan warga Malaysia. Sebahagian besar orang Melayu yang mentaliti mereka adalah konservatif, dan mentaliti ini adalah dipengaruhi terutama sekali oleh pandangan atau sikap feudal dan pandangan atau sikap perkauman. Saya tidak mengatakan semua orang bersifat begitu, tapi sebahagian besar orang Melayu sekarang ini bersifat demikian. Ini tertanam dalam mentaliti kita, membuatkan sifat feudal itu membuatkan kita sentiasa tunduk berkuasa raja. Tentang perkauman pula, kita dapati bahawa walaupun orang Melayu paling ramai di sini, negara ini, mereka mempunyai kuasa politik, akan tetapi malangnya mereka sentiasa dalam keadaan seolah-olah ketakutan diancam oleh golongan yang minoriti dalam negara ini. Dan oleh kerana itu mereka kadang-kadang, pemimpin mereka itu kadang-kadang terutama sekali terkapai-kapai untuk mencari jalan macam mana nak memberikan kekuatan pada golongan mereka dan juga kepada diri mereka sendiri. Itu sebab mereka gunakan perkauman, itu sebab mereka gunakan agama. Masalah yang bertambah buruk sekarang ini. Dan sekarang ini ada pula misalnya soal ICRD ataupun ada soal statut Rom ini, dan mereka gunakan ini bukan saja untuk memperkuatkan kedudukan raja, tetapi memperkuatkan diri mereka sendiri. Kerana raja itu dianggap sebagai seorang yang mewakili ada ketuhanan Melayu. Bukan saja kedaulatan diri mereka sendiri, tapi ketuhanan Melayu. Jadi kalau ketuhanan Melayu itu ditunjukkan, diagungkan, maka raja dinaikkan. Dengan sendirinya ada golongan Melayu yang perkauman yang suka supaya perkara ini diketengahkan. kenapa Chinese ni 30% je dalam Malaysia, tapi kenapa ekonomi dia 80% dia pegang? 80 ke 70%? Kita kena faham, kalau dari segi negara lain pun depa tak ada ketuhanan Melayu. Depa macam Indonesia dia tak ada ketuhanan Melayu, dia tak ada ketuhanan Indonesia. Tapi ekonomi dia pun mesti dikonquer oleh Chinese kalau ataupun rakyat Malaysia untuk menolak ketuhanan Melayu, khususnya orang Melayu, dan menerima ketuhanan rakyat. Teman-teman dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian, sebenarnya apa yang berlaku dalam negara kita ini tidak ada pun ketuhanan Melayu. Ada beberapa perkara dalam perlembagaan seperti perkara 153 ataupun perkara 152 yang selalu disebut oleh golongan-golongan politik Melayu yang resis seperti Perkasa dan teman-temannya yang lain. Itu perkara-perkara yang dipersetujui dan tidak menjadikan orang lain ataupun bangsa lain dalam negara kita terpinggir. Ini perkara yang asas. Malahan bagi saya, ketuhanan Melayu dalam konteks negara kita hanyalah retorik dan juga permainan politik resis untuk memastikan orang Melayu ada rasa curiga dengan orang Cina, orang Cina rasa bimbang dengan orang Melayu, dan orang India boleh disampingkan daripada arus pembangunan dalam negara kita. Dan ini adalah usaha penerusan daripada penjajah yang meneruskan politik pecah dan perintah dalam negara kita daripada British yang lepas. Orang Cina di kawasan bandar, orang Melayu di kawasan kampung, orang India di kawasan estate pada zaman penjajah. Tetapi selepas merdeka, di bawah pembangunan atas nama DEB dan sebagainya itu, akhirnya yang wujud kita duduk di satu kawasan bandar, tetapi kita terkepung dengan minda. Kita diasingkan
oleh pahaman-pahaman seperti ketuanan Melayu, seperti nasib bailer ataupun hak istimewa orang Melayu. Ini yang dibangkitkan. Bagi saya ia hanyalah political rhetoric, kerana realitinya dalam negara kita yang ada ialah ketuanan kroni. Ya, di Indonesia sebagai warga negara tak ada hak keistimewaan suatu suku bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berbangsa dan bernegara. Namun kondisi ini berbeda dengan negara jiran yang mana ada kaum atau suku bangsa tertentu memiliki hak keistimewaan. Seiring waktu, para kritikus atau pemikir-pemikir negara jiran mulai membedah tentang hal tersebut sebagaimana dalam beberapa tayangan ini. Kesian orang Melayu kita ni, tuan-tuan. Kesian orang Melayu. Bak kata ni lah, Syed Munawar lah. Dia kata orang Malaysia ni, orang Melayu di Malaysia ni lah satu-satu bangsanya yang majoriti memerintah, dan dalam pemerintahan tu pun majoriti, berkuasa 60 tahun pun majoriti, tak pernah orang lain lagi. Perdana Menterinya orang Melayu, Sultannya orang Melayu, Agungnya orang Melayu, kebanyakan jemaah menterinya orang Melayu. Tetapi Melayu masih merasa mereka tertindas. Melayu masih merasa mereka dipinggirkan. Melayu masih merasa mereka mundur. Nah, tuan-tuan, kalau puluhan tahun mereka memerintah dan menerajui negara ini, 22 tahun campur 22 bulan Mahathir memerintah jadi Perdana Menteri, dia masih bercerita tentang kegagalan orang Melayu. Soalannya, siapa yang gagal? Orang Melayu gagal atau dia yang gagal? Orang Melayu gagal ke atau dia yang gagal sebenarnya? Hakikat sebenarnya dia yang gagal, tuan-tuan. Hari ini keluar di dalam apa orang kata di Facebook, di Facebook. Sorry, bukan Facebook, di dalam The Edge. Dalam The Edge, Malaysia jatuh tangga nombor 3. Malaysia jatuh tangga nombor 3 negara yang mempunyai syarikat paling apa orang kata bukan syarikat, mempunyai negara yang crony capitalist index. Sejak merdeka sampai sekarang, pemimpin kita orang Melayu. Majoriti yang ada dalam kerajaan pun Melayu. Majoriti rakyat pun Melayu. Perlembagaan berpihak pada Melayu. Hak istimewa Bumi Putra pun luar biasa. Tapi kan, Melayu yang paling miskin. Melayu juga tak menguasai ekonomi. Melayu ketinggalan dalam banyak perkara walaupun negara ini dikatakan negara Melayu. Apa yang sudah berlaku? Oh, atau mungkin hak-hak istimewa untuk orang Melayu ni hanya untuk golongan Melayu elit. Boleh jelaskan pada saya tak? Saya sebut di banyak tempat, satu-satunya negara yang cukup aneh kerana penduduk majoritinya berfikir dan bertindak seperti minoriti. Yang terkinja-kinja di luar sana mendaulatkan hak, pulangkan hak. Hak ini memang sudah termaktub dalam perlembagaan, tetapi terkinja-kinja kita di luar menuntut hak yang memang sudah terbela, seolah-olah kita minoriti. Sedangkan dari puncak istana sampai ke pion pejabat tanah itu tidak pernah bukan Melayu. Dan majoriti yang menduduki kerusi dalam parlimen juga sepanjang 15 episod pilihan raya tidak pernah bukan majoriti Melayu. Ini yang saya dalam konteks media harap ada keterbukaan, kerana saya sebut kepada menteri, termasuk kepada Perdana Menteri, keterbukaan ini adalah kunci untuk mencerdaskan audience. Sementara kita menantikan pendidikan memakan masa yang bertahun, tetapi mujadalah itu sudah terangkum di dalam An-Nahl 125 Wajadilhum billati ahsan yang gagal kita manfaat. Di Amerika dan kebanyakan negara, selalunya yang buat protes untuk menuntut hak mereka, hak agama mereka dan sebagainya dijalankan oleh golongan minoriti. Tetapi apa yang berlaku di Malaysia sebaliknya. Kaum Melayu sebagai kaum majoriti di negara ini pula yang kerap melakukan protes mempertahankan hak Melayu, hak Islam dan sebagainya. Lebih aneh lagi, berapa banyak pula protes yang dijalankan oleh kaum minoriti Cina dan India untuk menuntut hak kaum dan agama mereka di negara ini. Kalau India, ada sekali waktu Hindraf dulu. Kalau Cina, berapa banyak protes yang kaum Cina buat di negara kita ini untuk memperjuangkan nasib mereka. Pelik sungguh kan? Seolah-olah kaum Melayu yang majoriti inilah dibuli dan diskriminasi sampai kena buat protes panjang masa. Padahal yang memerintah orang Melayu, perlembagaan pun melindungi orang Melayu. Meskipun kuasa di tangan kita, kita masih lagi berbicara tentang hak kita. Rakan-rakan Melayu saya, terimalah hakikat yang kita ni memang bangsa yang lemah.
kita ada pemimpin Melayu daripada dulu sampai sekarang pun tak mampu ubah nasib kita. Ayolah orang Melayu, kita bangkitlah, kita berubahlah. Jadilah kaum majoriti yang betul-betul kuat. Dan bersyukurlah kita yang hidup di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang mengikat semua warga negaranya yang berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu dalam satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia.